Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Asri, pengurusi majlis kita pada malam ini, yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Razif Abdul Rahman Adun Seberang Take, merangkap bekas Menteri Besar Negeri Terengganu. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Isteri beliau Tuan Puan Sri Hajah Halina binti Zakaria, satu tepukan gemuruh. Encik Azmi Abdul Rahman, mantan Ahli Parlimen Kuala Nerus, Ketua-Ketua UMNO Cawangan, Ketua-Ketua Wanita UMNO Cawangan, Ketua-Ketua Puteri Cawangan, Ketua-Ketua Pemuda Cawangan, hadirin hadirat, penyokong-penyokong Barisan Nasional, tidak ketinggalan tuan-tuan, ahli-ahli PAS yang mungkin hadir pada malam ini, sahabat-sahabat yang berada di seberang jalan, di dalam restoran ataupun gerai di sebelah sana, pihak keselamatan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT, kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, akhirnya tuan-tuan, semboyan sudah dibunyikan, gendang pilihan raya sudah kedengaran. Cuma insya-Allah esok baru kita akan tahu bila tarikh hari penamaan calon dan bila hari tarikh kita akan membuat undi, insya-Allah. Saudara, malam ni kita akan kupas tajuk di belakang ni, iaitu Reset dan Restart Malaysia. Kenapa memerintah sendiri lebih baik daripada kita berkongsi kuasa dengan musuh-musuh politik kita? Tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, apabila kita tewas dalam pilihan raya umum yang lepas, saudara, pelbagai pengalaman perih jerih tuan-tuan kita lalui. Kalau dulu saudara kita pilih ahli-ahli majlis kerja tertinggi, kita pilih pimpinan UMNO, kita pilih orang yang biasanya ada jawatan menteri, timbalan menteri, betul tak betul? Kita pilih orang yang popular. Ada setengah-setengah tu dia pilih orang yang ada piti sikit. Dia orang piti ni piti Kelantan kan, Terengganu pun faham kan, piti juga. Tetapi tuan-tuan, selepas kita lalui lebih kurang 4 tahun lebih semenjak tewasnya Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah, sudah pastilah saudara, selepas ini cara ahli-ahli di akar umbi menilai kepimpinan sudah pasti jauh berbeza. Sudah pasti kita nak lihat pemimpin kita adalah pemimpin yang boleh jaga parti kita, betul tak betul? Sudah pasti kita nak pastikan kalau misalnya nasib tidak menyebelahi kita, adakah pemimpin kita akan tunduk kepada musuh kita ataupun tidak? Harapan kita begitulah tuan-tuan. Dan kita hari ini saudara, yang menyebabkan hari ini kita masih lagi boleh berdiri di hadapan kita hari ini, sikit sebanyak kita kena ucap jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kerana sekiranya beliau tunduk dengan Tun Dr. Mahathir yang meminta supaya parti kita ini dibubarkan dan dia arahkan supaya Datuk Zahid menyertai bersatu, tuan-tuan, mungkin kita sudah tidak ada di sini pada malam ini, saudara. Ada di antara pemimpin kita masuk gua, tuan-tuan.
hilang. Bila time kita menang balik, baru dia muncul. Nak cari pemimpin yang konsisten, mengadakan program walaupun kita tahu Seberang Takir ini satu-satunya Dewan Undangan Negeri yang menang dalam Parlimen Kuala Nerus ini, yang lain kalah. Namun walaupun kita kalah tuan-tuan, alhamdulillah kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Razif kerana beliau istiqamah konsisten memberikan khidmat kepada rakyat. Malah tuan-tuan, bagi saya seluruh Malaysia ini bukan setakat beliau memberikan khidmat kepada tuan-tuan, kepada rakyat di Seberang Takir, Kuala Nerus. Malah setiap kali adanya kes-kes mahkamah yang melibatkan penganiayaan kepada kepimpinan UMNO, beliau menghantar berbas-bas rakan-rakan daripada Seberang Takir untuk memberikan sokongan moral, baik kepada Datuk Seri Zahid, begitu juga dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini tuan-tuan cara kita menilai kawan-kawan. Tadi saya duduk minum petang dengan Datuk Razif, rupanya saudara, beliau juga bila bawa tuan-tuan, melatih tuan-tuan tentang perjuangan. Kalau sebelum ini semua hidup senang, pergi Kuala Lumpur ada hotel, rupa-rupanya beliau juga melatih tuan-tuan cara perjuangan. Macam mana pergi malam-malam sampai sana, mandi dekat Petronas. Sebelum ni tak pernah lakukan, betul tak? Namun ketika kita menjadi pembangkang tuan-tuan, itu sebab kita kena ada pemimpin yang boleh memimpin kita ketika kita senang, ketika kita susah. Dia tetap setia bersama kita tuan-tuan. Saudara, apa perlu kita nak reset negara ni? Ada setengah-setengah daripada kita mengatakan bahawa siapa pun memerintah, kita tak ada masalah, hidup kita tetap sama. Ada kan dengar macam ni? Betul tak? Yang senang sikit mungkin pemimpin bagi mereka. Tetapi tuan-tuan, pengalaman 4 tahun lebih ini jelas membuktikan bahawa siapa juga memerintah, hidup kita tetap sama, tidak memberi kesan pada kita, adalah tidak benar sama sekali. Kita lihat 22 bulan Pakatan Harapan memerintah Malaysia, mengana tak hidup kita tuan-tuan? Bermula dengan bagaimana hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan. Bermula dengan kedudukan agama Islam diperlekeh. Kita juga lihat bagaimana bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa yang tidak diumpamakan. Ada kaki tangan ataupun anggota pentadbiran, menteri yang buat sidang media dalam bahasa Tamil pun ada. Ada yang buat kenyataan media dalam bahasa Mandarin pun ada. Langsung tidak menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tak pernah dalam sejarah kita melihat dalam tempoh 22 bulan ini, kita lihat yang di Pertuan Agong yang biasanya tempoh dia 5 tahun, tiba-tiba Agong pun lari tuan-tuan. Baru 2 tahun dia meninggalkan kita saudara, digantikan dengan Sultan Negeri Pahang sebagai yang di Pertuan Agong. Ramai orang juga bertanya, kalau zaman Pakatan Harapan tak okey, apa salahnya kalau kita berhijrah, kita cuba pula zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin? Orang ingat keluar daripada mulut buaya, kita akan selamat. Rupa-rupanya keluar mulut buaya, kita masuk mulut naga. Saudara, pernah kita terbayang 61 tahun Barisan Nasional memerintah, kita boleh cari makan setiap hari tanpa sebarang sekatan, betul tak betul? Bila datang Muhyiddin saudara, disebabkan kedudukan beliau diangkat kerana beliau dan rakan-rakan khianat kepada Pakatan Harapan, meninggalkan Pakatan Harapan bersama dengan UMNO dan PAS, tubuh kerajaan campuran. Saudara,
disebabkan hanya ada 114 orang yang menyokong dia, saudara. Maka akhirnya tuan-tuan, kerana takut, mula-mula dia dengar cakap kita, dia dengar cakap Datuk Seri Najib, cadangan-cadangan Datuk Seri Najib tuan-tuan tentang ekonomi, cadangan supaya air sinar diluluskan, dia ikut, bantuan untuk orang-orang yang di lockdown akibat daripada PKP, dia ikut. Tetapi lama-lama tuan-tuan, mula-mula tu orang panggil abah kau. Tetapi bila dia, mula-mula orang panggil dia abah, betul tak? Orang hormat, orang suka apa yang dia bagi, hasil daripada cadangan-cadangan kita, cadangan Datuk Seri Najib. Tetapi bila dia mula tuan-tuan besar kepala, bila dia mula nak penjarakan Datuk Seri Najib, sedikit demi sedikit tuan-tuan, perkataan abah bertukar menjadi abah kau. Tuan-tuan, tak pernah dalam sejarah 18 bulan sekejap PKP, sekejap PKP, sekejap PKP diperketatkan, sekejap PKP dilonggarkan. 18 bulan. Masa itulah orang hilang pendapatan. Masa tu restoran-restoran hilang dia punya pendapatan sempurna. Ada yang 40% paling kurang hilang. Ada yang sampai 80%. Itu pun kira okey, kerana restoran masih lagi essential services ataupun perkhidmatan yang penting. Tetapi yang mana yang perkhidmatan dia tak penting, syarikat mereka ditutup tuan-tuan. Hilang tak pekerja-pekerja tadi? Habis semua, hilang kerja, saudara. Restoran, kalau dulu 100 orang boleh masuk satu hari, kalau dah tinggal 20-30 orang, tak dibenarkan sekejap boleh makan dalam, sekejap tak boleh makan. Akhirnya mereka kena potong juga pekerja. Orang hilang kerja. Bila orang hilang kerja, mula-mula tu boleh guna saving. Tetapi bukan semua orang ada saving. Ramai yang kais pagi makan pagi, betul tak betul? Kais petang makan petang. Bila dah dikurung di rumah, nak bagi anak makan, tak ada cara, pinjam along. Ada yang meniaga pasar malam, dah modal semua, dah dileburkan untuk beli barang nak dibuat niaga, tiba-tiba lockdown. Ada barang rosak. Pasar malam bukan semua jual barang yang tahan lama kan. Bila dah tak ada pilihan, bila PKP dibuka balik tuan-tuan, boleh meniaga balik, mereka pun terpaksa membuat pinjaman. Yang mana dapat ambil duit KWSP, Alhamdulillah. Habis yang tak ada KWSP ni tuan-tuan, nak minta ke siapa? Ada di antara mereka mencari along tuan-tuan. Betul? Cari along, modalkan, mula meniaga balik. Bila mula meniaga balik, tiba-tiba tutup balik ekonomi ni. PKP balik. Habis lebu modal, duit daripada keluarkan duit KWSP dan duit daripada along. Kalau yang KWSP ni tak payah balik, cuma hilang tabungan untuk hari tua. Tetapi yang minjam along ni saudara, akhirnya dia pinjam untuk menyelesaikan kehidupan dia. Rupa-rupanya pinjaman ini akhirnya mendatangkan lebih banyak masalah. Ada setengah-setengah tuan-tuan dah buntu, tak tahu macam mana nak lari daripada masalah. Kalau dapat along yang jenis tekan letam, yang jenis mengugut, yang jenis mengancam nyawa dia dan keluarga dia, ada setengah-setengah daripada mereka tuan-tuan mengambil jalan singkat, jalan keluar dia bunuh diri. Ramai tak orang bunuh diri tuan-tuan? Ramai. Ramai yang bunuh diri zaman Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dan Muhyiddin tuan-tuan, dia boleh kata apa? Dia boleh kata bahawa Perdana Menteri sekarang gagal menjaga ekonomi dan gagal mentadbir negara. Kepala otak dia. Padahal dialah bapa kegagalan. Dialah orang yang satu-satunya menyebabkan orang sampai bunuh diri ketika dia jadi Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Ini dia lupa saudara. Saudara, itu sebab kalau ada orang tanya dengan tuan-tuan atau cakap dengan tuan-tuan, siapa juga jadi Perdana Menteri,
hidup kita tetap sama. Saya nak beritahu, tak sama. Tak sama. Kerana apa yang tuan-tuan nikmati sepanjang tempoh 61 tahun pemerintahan Barisan Nasional dulu, dengan apa yang tuan-tuan nikmati sepanjang tempoh 22 bulan zaman Pakatan Harapan, dan apa yang tuan-tuan nikmati sepanjang tempoh 18 bulan zaman Muhyiddin Yassin, bapa lockdown negara, sudah pasti berbeza. Itu sebab ramai hari ini, terutamanya masyarakat Tionghoa hari ini tuan-tuan, dulu mereka mengundi Pakatan Harapan. Mereka ingat bila mereka undi Pakatan Harapan, mereka boleh dapat sebuah kerajaan yang bersih, sebuah kerajaan yang telus, sebuah kerajaan yang tak makan rasuah. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila dah bagi peluang pada mereka memerintah, rupa-rupanya kerajaan Pakatan Harapan lebih teruk daripada kerajaan Barisan Nasional. Bila bagi pula peluang kepada Perikatan Nasional, bukan setakat lebih teruk tuan-tuan, bisnes mereka tutup, mereka tak boleh keluar meniaga macam biasa. Akhirnya ramai yang gulung tikar, dan ramai yang ambil keputusan nekat bunuh diri akibat tak boleh tahan dengan tekanan keuangan dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, kita perlu betulkan ini semua. Dan sudah pasti, selain daripada soal pentadbiran negara yang kita perlu riset, kita perlu kembalikan seperti mana zaman BN memerintah 61 tahun. Ada banyak perkara-perkara lain yang kita perlu riset. Banyak perkara-perkara lain yang kita perlu betulkan. Contohnya tuan-tuan, saya ambil contoh. Kita lihat tentang soal perundangan. Tak pernah dalam sejarah hidup kita tuan-tuan, bila nak lantik Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia lantik ahli Majlis Kerja Tertinggi PCR. Pernah tak pernah? Biasa tuan-tuan, kalau nak lantik Pesuruhjaya SPRM, kita lantik di kalangan pegawai SPRM, betul tak? Ini pergi letak pimpinan tertinggi PCR, jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dah jadi lantikan politik tuan-tuan. Bila lantikan politik, sudah pastilah orang yang menyokong Pakatan Harapan tak didakwa. Orang yang menyokong UMNO didakwa. Betul tak betul? Kita lihat. Kemudian mereka melantik seorang tua yang dah pencen, dah tanam sayur 2 tahun. Tiba-tiba dipanggil balik bekerja, dijadikan Ketua Polis Negara, Hamid Badu tuan-tuan. Hari ini Hamid Badu yang dulu kata video Azmin Ali itu kabur, hari ini nak diletakkan menjadi calon menentang Datuk Seri Utama Muhammad Hassan. Nak lawan jadi ahli Parlimen Rembau. Saya cakap dengan kawan-kawan, kalau Hamid Badu menjadi wakil rakyat, nak lawan dengan Tok Mak Hassan, confirm Tok Mak Hassan menang besar. Betul tak betul? Sebab cara kempen dia mudah. Kau ada ahli parlimen yang mata dia terang ke mata dia kabur. Betul tak tuan-tuan? Kita nak ahli parlimen yang boleh bawa balik peruntukan ke kawasan ke, atau kita nak ahli parlimen yang dulu dia janji nak bawa balik Jolo, nak bawa balik Jolo, nak bawa balik Jolo, last-last dia bawa balik jodoh. Saudara, dua benda ni kita dah ulang je. Bungkus Hamid Badu di Rembau tuan-tuan.